Sampai bila dia baca Quran, Nabi SAW sampai kata kat kawan-kawan dia, kepada sahabat-sahabat lain ni, laqad utiya Abu Musa mizmaran min mazamiri ali Daud. Abu Musa ni, pasal sedap dengan suara dia, Nabi puji dia. Nabi kata dia ni adalah orang yang Allah kurniakan kepada dia seruling Nabi Daud alaihi salam. Nak abang kata A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan juga pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam suasana yang membimbangkan kita lah di negeri Kedah sehari dua ni, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberi keizinan kepada kita untuk meneruskan kuliah-kuliah di masjid. Kita dapat lagi hadir ke rumah Allah. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, selamatkan negeri kita ni. Tak mau jadi baliklah macam hari tu tuan-tuan, sampai kita tak boleh main masjid, semua kuliah-kuliah berhenti. Minta Allah Subhanahu wa taala elakkan kita daripada kembali kepada masa macam hari tu tuan-tuan. Cukuplah 3 bulan. Jadi malam ni tuan-tuan, kita akan sambung semula kitab Fadailus Sahabah, kitab Fadailus Sahabah yang dipetik daripada kitab Sahih Al-Bukhari, dan kita dah sampai ke hadis yang ke-23. Malam ni masuk ke hadis yang ke-23. Itu kita baca hadis 22, la tasubbu ashabi. Malam ni kita sambung lagi. Semua ni dalam fadilat ataupun kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tujuan kita baca kelebihan-kelebihan sahabat ni supaya orang tahu, supaya masyarakat kita sedar tentang para sahabat ni bukan calang-calang orang yang sangat dikasihi oleh Allah dan Rasul. Bahkan hadis-hadis ni sebahagian kita akan tengok malam ni, hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah janji syurga dah kepada depa. Jadi siapa kita ni kalau kita tak mau menghormati depa? Apatah lagi siapa kita ni kalau sampai ke peringkat kita nak membenci generasi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, tu ialah sahabat Nabi. Kita nak ambil title umat paling baik tu boleh juga, tapi kena jadi macam sahabat. Depa tu Allah perakui dah sebagai generasi terbaik. Malam ni tuan-tuan, kita baca lagi hadis yang ke-23. Kalau nombor hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari ni ialah nombor 3471, 3471. Qala haddatsana Muhammad ibn Miskin Abu al-Hasan qala haddatsana Yahya ibn Hassan qala haddatsana Sulaiman an Sharik ibni Abi Namir an Sa'id ibn al-Musayyib
قال أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجهها هنا، فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه، ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك، ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال إئذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت هذا عمر ابن الخطاب يستأذن، فقال إئذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان ابن عفان، فقلت على رسلك، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال شريك ابن عبد الله قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم. Panjang hadis ni tuan-tuan, panjang sikit lah hadis yang kita baca pada malam ni. Saya baca terjemahan dia daripada Sa'id bin Musayyib ataupun dipanggil juga Musayyab.
Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menceritakan kepadanya bahawa dia berwuduk di rumahnya kemudian keluar. Aku berkata, yakni Abu Musa al-Asy'ari yang cerita kisah ni tuan-tuan, dia cerita. Dia kata dalam hati dia lah, aku akan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan bersamanya hari ini, yakni sepanjang hari tersebut. Dia bercerita lagi, dia datang ke masjid dan bertanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ramai memberitahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar dan menuju ke arah sana. Adalah satu arah, kata Nabi pergi ikut tu. Nabi tak ada di rumah, Nabi tak ada di masjid pada hari tersebut. Bapak ada Nabi pergi ikut tu tadi ni. Aku pun cuba menjejaki baginda sehingga baginda masuk ke kawasan Telaga Aris. Aku pun duduk di pintu menanti baginda. Pintunya diperbuat daripada pelepah kurma. Sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengqada hajatnya, seterusnya berwuduk. Aku terus menuju kepadanya. Baginda pada ketika itu sedang duduk di Telaga Aris, di tengah-tengah tebingnya. Baginda menyingkap kedua betisnya dan menghulurkannya ke dalam telaga tersebut. Aku pun memberi salam kepada baginda. Setelah itu aku pun beredar. Aku duduk di pintu telaga dan berkata, hari ini aku berazam untuk menjadi penjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama selepas itu Abu Bakar datang. Dia menolak pintu tersebut. Aku bertanya, siapa ini? Dia menjawab, Abu Bakar. Aku berkata, sebentar. Kemudian aku pergi menemui baginda. Aku berkata, wahai Rasulullah, Abu Bakar meminta izin untuk masuk. Baginda bersabda, izinkan dia masuk dan sampaikanlah berita gembira bahawa dia adalah ahli syurga. Aku pun pergi semula kepadanya dan berkata, silakan masuk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira bahawa engkau adalah ahli syurga. Abu Bakar terus masuk dan duduk di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping baginda di atas tebing itu, dan menghulurkan kakinya ke dalam telaga tersebut seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta menyingkap dua betisnya. Kemudian aku kembali semula ke pintu lalu duduk. Aku sebenarnya meninggalkan saudaraku, adik dia di rumah, yang sedang berwuduk, dan dia akan mengikutiku selepas itu. Aku berkata, jika Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang, maksudnya saudaranya yang ditinggalkan, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membawanya datang. Tidak lama kemudian ada seseorang menolak pintu. Aku pun bertanya, siapa ini? Orang itu menjawab, Umar. Aku berkata, tunggu sebentar. Kemudian aku pergi menemui baginda. Aku berkata, wahai Rasulullah, Umar meminta izin untuk masuk. Baginda bersabda, izinkan dia masuk dan sampaikan berita gembira bahawa dia adalah ahli syurga. Aku pun pergi semula kepadanya dan berkata, silakan masuk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira bahawa engkau adalah ahli syurga. Umar terus masuk dan duduk di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di samping baginda di atas tebing itu dan menghulurkan kakinya ke dalam telaga tersebut. Kemudian aku kembali semula ke pintu lalu duduk. Aku berkata lagi, jika Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang, tentulah dia akan membawanya datang. Maksudnya adik dia lah, dia tinggal tadi. Tidak lama kemudian seseorang datang dan menolak pintu. Aku pun bertanya, siapa ini? Orang itu menjawab, Utsman. Aku berkata, tunggu sebentar. Kemudian aku pergi menemui baginda. Kataku, wahai Rasulullah, Utsman meminta izin untuk masuk. Baginda bersabda, izinkan dia masuk dan sampaikan berita gembira bahawa dia akan masuk syurga bersama malapetaka, bala bencana yang akan menimpanya. Aku pun pergi semula kepadanya dan berkata bahawa Rasulullah SAW berkata kepadanya, silakan masuk. Dan Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira bahawa engkau adalah ahli syurga bersama malapetaka yang akan menimpa. Dia pun masuk dan mendapati tebingnya telah penuh, belah kanan belah kiri Nabi penuh dah. Lalu duduk berhadapan dengan baginda dari satu bahagian lagi. Syarik bin Abdullah, seorang perawi dalam hadis ni, berkata bahawa Sa'id bin Musayyab ataupun Musayyib berkata, aku mentakwilkan peristiwa ini dengan kedudukan kubur mereka. Habis hadis tuan-tuan. Panjanglah cerita hadis ni tuan-tuan. Faham tak tuan-tuan? Saya Melayu orang baca takkan tak faham lagi. Faham tak ada syarah lah. Sikit-sikit lah saya cerita ke tuan-tuan supaya kita mengambil faedah daripada hadis ni. Hadis sahih. Dan hadis ni diulang berkali-kali lah oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab dia. Nanti fadilat orang lain buat lagi, tak payahlah kita baca sekali je. Okey tuan-tuan. Jadi hadis ni tuan-tuan daripada sahabat yang cerita ni ialah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita kenal sahabat ni tuan-tuan, kita boleh agak peristiwa ni berlaku bila. Abu Musa Al-Asy'ari ni tuan-tuan, nama dia Abdullah bin Qais. Dia bukan orang Madinah, dia bukan orang Mekah. Maknanya dia ni kalau nak kira muhajirin yang mai daripada Mekah, bukan dia. Nak kata dia orang Ansar, Aus ke Khazraj ke, bukan. Dia daripada kabilah Al-Asy'ari yang datang daripada negara Yaman. Dia orang Yaman. Dia masuk Islam di Mekah. Dia balik semula ke negara dia, dia tak jumpa lagi dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia balik ke Yaman, dia berdakwah di sana dulu sehingga ramai orang sana masuk Islam. Lalu dia berkeinginan untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, nak pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yaman ni jauh, kena lalu ke Mekah dululah, baru boleh sampai pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Tapi dia pergi Mekah tuan-tuan, dia pergi ke Madinah, dia tak guna jalan darat, dia lalu jalan laut. Dia bersama lebih kurang sahabat-sahabat dia, sanak saudara dia nak berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dia guna jalan laut pada Yaman. Yaman kan daripada, kalau tuan-tuan tengok dalam peta tu, dia duduk di selatan Madinah, selatan Mekah lagi. Jadi dia naik kapal laut cepat sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Dalam perjalanan nak pergi ke Madinah ni tuan-tuan, tiba-tiba kapal depa naik tu ditiup angin, sehingga kapal tersebut tak pergi ke Madinah, pergi sampai ke Ethiopia Habsyah. Habsyah dulu, Ethiopia. Kebetulan pada ketika itu di sana tu ada Ja'far bin Abi Talib, dan depa tu tak balik lagi ke Madinah Al-Munawwarah. Ja'far ni hijrah pergi ke Habsyah
daripada sebelum Nabi berhijrah ke Madinah lagi. Tahun ke-5, tahun ke-6 kenabian, mereka dah pun berhijrah ke Habsyah. Duduk sampai Nabi hijrah ke Madinah, mereka akan balik lagi. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ni kapal mereka sampai pi duduk sampai ke Habsyah, jumpa dengan siapa nama? Ja'far bin Abi Talib, duduk sana. Jadi pada ketika Ja'far nak balik ke Madinah Al-Munawwarah, nak berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah tu, Abu Musa al-Asy'ari ikut sama api. Kira-kira tahun tu tahun ke-7 hijrah, ketika berlaku perang Khaybar. Perang Khaybar ni bulan Muharram tahun 7 hijrah, setelah Nabi SAW balik daripada Sulhul Hudaybiyah, janjian Hudaybiyah. Nabi balik duduk sat bulan Zulqaidah tu, Zulhijjah, Muharram, Nabi serang Khaybar, Yahudi di Khaybar. Masa itulah Abu Musa al-Asy'ari dan juga Ja'far bin Abi Talib serta rombongan tu balik daripada Habsyah. Balik sekali. Balik sampai Madinah, Nabi tak ada. Mereka terus pergi Khaybar. Bila sampai di Khaybar, menang dah. Nabi dah berjaya mengalahkan orang-orang Yahudi di Khaybar. Nabi ni bila nampak saya Ja'far bin Abi Talib, Nabi seronok ni, tak tahu nak abang. Ja'far ni siapa? Ja'far ni sepupu Nabi lah, abang kepada Sayyidina Ali. Antara orang-orang yang rupa parah dia, tuan-tuan, serupa macam Nabi SAW. Nabi kata kat dia, ashbahta khalqi wa khuluqi. Kamu ni wahai Ja'far, bukan takat rupa parah serupa dengan aku, akhlak dan budi pekerti pun sama dengan Nabi SAW. Jadi Nabi sayang sangat kepada Ja'far ni. Bila Nabi tengok Ja'far, sama kali dengan Abu Musa al-Asy'ari yang datang tu, Nabi terus kata, aku tak tahu sebenarnya aku ni seronok sangat ni kerana apa. Bi fathi Khaybar, adakah aku gembira ini kerana kita menang, kita baru berjaya menewaskan Khaybar, Yahudi Khaybar hak paling jahat tu, am bi qudumi Ja'far, ataupun aku seronok sangat ni pasal apa? Ja'far balik. Untuk bayang lama, lebih 10 tahun duduk di Habsyah, dakwah di sana sampai Najasyi pun masuk Islam. Jadi Abu Musa pun balik masa itulah. Jadi tuan-tuan, bila kita tahu cerita ni, peristiwa ni mestilah berlaku selepas tahun yang ke-7 ke atas. Tahun 7, mungkin tahun ke-8, mungkin tahun ke-9, mungkin tahun ke-10. Masa itulah berlaku. Tahun ke-11 Nabi SAW wafat, bulan Rabiul Awal. Jadi cerita ni cerita lewatlah berlaku, bukan cerita berlaku awal-awal. Kisah yang diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dah sebut dah nama Abu Musa ni, saya sebut bila sikit-sikit pergi kenal kan, bagi kenal. Abu Musa ni siapa dia ni? Tahu dah, tadi orang Yaman, mai hijrah. Dan dia ni tuan-tuan, kalau di kalangan para sahabat Nabi, saya tengok dalam syarah Fathul Bari, ulama-ulama yang kaji tentang para sahabat ni, mereka kata apa? Tidak ada di kalangan sahabat Nabi ni yang suara dia paling sedap melebihi Abu Musa al-Asy'ari. Dia suara sedap. Sampai bila dia baca Quran, Nabi SAW sampai kata kat kawan-kawan dia, kepada sahabat-sahabat lain ni, laqad utiya Abu Musa mizmaran min mazamiri ali Daud. Abu Musa ni pasal sedap dengan suara dia, Nabi puji dia. Nabi kata dia ni adalah orang yang Allah kurniakan kepada dia seruling Nabi Daud alaihi salam. Nak abang kata suara dia sedap lagu mana tak tahu. Tapi sedap, kata Abu Musa al-Asy'ari. Dan di kalangan para sahabat Nabi ni pula, kalau disebut tentang kealiman, orang alim yang paling bijak dalam bab nak menjatuhkan hukuman, malah jadi qadhi,
Kita jadi hakim lah. Kalau kita qadhi ni di zaman kita lah ni, hakim lah. Yang paling bijak nak jatuhkan hukuman, dengar kes mai baca kat dia, ada 4 orang di zaman Nabi SAW. Zaman lepas Nabi wafat ada 4 orang. Salah seorangnya ialah Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi kita tahu ni pasal apa tuan-tuan saya sebut ni. Sebab kalau tuan-tuan baca sejarah, hadis dipelajari di sekolah-sekolah, kadang-kadang tulis dalam buku-buku tertentu, Abu Musa Al-Asy'ari ni dalam peristiwa tahkim di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib, dialah yang dilantik oleh Sayyidina Ali, dipilih oleh Sayyidina Ali untuk jadi wakil bagi pihak dia untuk berunding dengan Muawiyah. Muawiyah hantar Amru bin Al-As, Sayyidina Ali hantar Abu Musa Al-Asy'ari. Dalam perundingan tu digambarkan kepada kita dalam buku-buku, dalam riwayat yang masyhur ni tuan-tuan, Abu Musa kena tipu dengan Amru bin Al-As. Waktu bakar maki hamun hang aku. Digambarkan akhlak sahabat Nabi. Sebab kita kalau Kedah ni lah, silap sikit ya, takah orang tu, digambarkan lagu tu. Jadi orang baca, orang rasa betul tuan-tuan. Saya lumayan mengaji mahal tu kan, dia baca buku sejarah, macam dalam kepala dia fikir, sungguh ke ni? Kita pun jadi pelik, padahal kita duk cerita sahabat baik. Tahu maki hamun hang aku kata binatang lah tu. Salah seorang kata kepada sahabat ni himar, bodoh, kata kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Hak seorang ni kata apa saya pun lupa lah, lama mengaji. Mak cerita macam tu digambarkan. Lepas tu taklif bawah tu, lepas tulis kana Abu Musa mughaffalan, dia ni bodoh, tulis tu. Kata Abu Musa ni bodoh, tak erti nak berunding ni. Tu kena tipu dengan apa nama? Amru bin Al-As. Kita kata ya kan. Tapi dah kena jawab juga alam Faisal. Padahal cerita tu muhung nampak tuan-tuan. Memburuk-burukkan kedudukan para sahabat, merendah-rendahkan kedudukan para sahabat. Cuma tuan-tuan fikir, kalau dia bodoh lah tuan-tuan, Abu Musa Al-Asy'ari ni, Nabi SAW zaman Nabi hidup lagi, Nabi hantar 2 orang hakim ke Yaman. Seorang Muaz bin Jabal, yang kedua Abu Musa. Kalau dia ni tak cerdik, Nabi nak lantikkan tuan-tuan pergi jadi hakim di Yaman. Takkan Nabi nak lantik orang tak erti. Nabi akan pilih yang layak, Nabi bagi. Setara hebat macam Abu Zar, Nabi tak bagi. Abu Zar, Nabi tak bagi. Nabi tengok kelayakan yang ada kepada seorang sahabat. Bila Abu Musa ni layak lah baru Nabi bagi. Takkan kita tak boleh fikir kot. Tapi tak, dalam buku sejarah gambarkan dia ni bodoh. Saya lah lemah. Lepas tu baca cerita para sahabat ni supaya kita mengenali siapa sahabat Nabi. Zaman Sayyidina Umar lantik lagi dia jadi gubernur dia di sebelah Kufah. Zaman Sayyidina Ali lantik dia lagi jadi gubernur dia. Tapi bila berlaku pertembungan antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, Abu Musa ni dia mengundurkan diri. Dia tak jawatan. Dia tak mau masuk belah mana-mana. Belah Ali pun dia tak mau masuk, belah Muawiyah pun dia tak mau masuk. Pasal apa? Dia tak mau peperangan berlaku sesama umat Islam. Mana kalau dia bunuh, dia akan bunuh orang Islam. Dia tak mau. Jadi peperangan dia tak ikuti. Sebab tu bila Sayyidina Ali nak berunding dengan Muawiyah, Ali pilih dia, cari orang yang nak perdamaian ni, hak tak mau perang ni. Dah kalau dia tak erti, kan Ali nak pilih dia. Jadi kita kena, bila baca sejarah, kena jadi orang yang kritis. Kena kena fikir betul kan lagu ni. Okey. Cukuplah sekadar itu untuk kita kenal sahabat yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari dalam cerita yang kita baca pada malam ini. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari ini tuan-tuan,
Satu hari hari itu dia berazam lah, hari ini dia kata aku nak duduk dengan Nabi. Nabi pergi mana pun aku nak ikut. Kalau Nabi duduk mengajar dalam masjid kan, Nabi dia nak ikut Nabi. Nak ikut Tok Guru hari itu. Sebab dia free hari itu, tak sibuk dengan urusan-urusan tu, urusan ni. Jadi hari ni hari dia nak duduk dengan Nabi SAW. Asal dia nak pergi 2 orang dengan adik dia, tapi adik dia lambat, dia pergi dulu. Jadi bila dia pergi sampai di masjid, Nabi tak ada. Tanyalah sahabat-sahabat yang ada tu, Nabi pergi mana? Mereka pun tunjuk satu arah. Arah tu ialah di kawasan satu kebun kurma, yang dalam kebun kurma tu ada satu telaga yang sangat terkenal. Telaga tu nama dia Telaga Aris. Nama telaga tu Telaga Aris. Telaga Aris ni tuan-tuan yang terkenal dalam sirah ialah telaga yang mana cincin Nabi, cincin Nabi yang Nabi guna untuk cop surat-surat rasmi Nabi, ditulis untuk pembesar Rom, pembesar Kisra. Nabi ada satu cincin dibuat zaman Nabi tulis surat, iaitu selepas Sulhul Hudaibiyah. Nabi tulis surat kepada pembesar-pembesar tu. Mereka habaq kat Nabi, ada sahabat kata pemerintah dunia ni mereka tak baca surat kecuali ada cop. Mesti baru mereka baca. Barulah Nabi pun buat cincin. Jadi cincin ni tuan-tuan, lepas Nabi wafat, cincin ni diwarisi oleh sahabat-sahabat ni. Hak jadi ketua negara, jadi khalifah. Abu Bakar, Umar, Osman. Di zaman Sayyidina Osman, ketika Osman pergi duduk di telaga tu, tiba-tiba cincin tu meloreh guna tu, buang-buang pegang-pegang jatuh dalam telaga tu. Telaga tu terkenal sebagai telaga yang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh. Osman buat macam-macam, timba telaga, cari tak jumpa juga, sampai sekarang tak jumpa. Tu Telaga Aris, yang duduk di kawasan Quba, tak jauh pada kawasan Masjid Quba tu. Kita duduk pergi sembahyang 2 rakaat balik tu, bila kita pergi ke Madinah dapat pahala umrah bila kita sembahyang 2 rakaat di masjid tersebut. Dekat kawasan tu lah. Jadi bila sampai di situ tuan-tuan, dalam riwayat ni dia tak sebut secara terang adakah Nabi SAW yang minta kepada Abu Musa al-Asy'ari ni tolong jaga pintu kebun kurma tersebut, ataupun dia sendiri yang nak jaga kebun tersebut. Dari para ulama ni dalam syarah hadis ni ada yang menyebutkan bahawa memang dia sendiri yang sukarela nak jaga kawasan tersebut, jaga pintu kebun kurma yang di dalam tu ada Telaga Aris. Sebahagian ulama kata tak, Nabi yang minta dia jaga. Dah tengok dia mai, Nabi kata, Abu Musa pergi jaga asap pintu tu, siapa pun jangan izinkan masuk kecuali setelah mendapat izin daripada aku. Saya duk baca dalam syarah tu, saya cenderung kepada pendapat yang kedua lah. Tidak saja-saja dia nak pergi jaga, buat apa kan? Nabi minta dia jaga, maka dia pun melaksanakan tugasan tersebut untuk hari itu sahajalah. Rasulullah ni tak ada bawab, tak ada penjaga pengawal peribadi dia, tak ada. Tapi masa-masa macam ni, dah Abu Musa mai, dia bagilah satu tugas untuk jaga pintu tu. Nabi ada hal sekali nak bincang dengan sahabat-sahabat besar. Di situ tempat perbincangan yang Nabi tidak izinkan siapa-siapa masuk, sampai Nabi minta Abu Musa al-Asy'ari jaga pintu itu. Jadi Abu Musa al-Asy'ari pun jagalah pintu tu tuan-tuan. Duk tunggu, mailah sahabat yang pertama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mai tolak pintu. Dia tak tahu kata ada orang, tolak, rupanya ada penjaga, iaitu Abu Musa al-Asy'ari, ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga pintu kebun kurma tersebut. Jadi dia kata, duduk Ustaz, ala rislik, tunggu Ustaz. Dia pergi jumpa Nabi tu, pergi habaq Abu Bakar mai, minta izin nak masuk. Syahid dia tamam tuan-tuan hadis ni
Nabi kata idzan lahu, berilah keizinan, izinkan dia masuk, wa basyirhu bil jannah. Hadis ni dalam bab Abu Bakar ni, hak tang ni lah. Nabi kata izinkan dia masuk, izinkan Abu Bakar untuk masuk, dan sampaikan berita gembira kepada dia bahawa dia adalah ahli syurga. Dia esok, bila kiamat esok ni, bila hari akhirat kelak ni, dia pasti akan masuk syurga. Dia salah seorang ahli syurga. Nabi boleh habaq sendiri tak tuan-tuan? Boleh. Awak yang Nabi habaq kepada Abu Musa al-Asy'ari ni, supaya Abu Musa al-Asy'ari habaq kepada orang ramai, supaya sampai kepada kita bahawa Abu Bakar As-Siddiq ini adalah ahli syurga. Rasulullah habaq kat Abu Musa al-Asy'ari. Tentu dia cerita, dan cerita tu malam ni kita baca di masjid Kuala Kedah ni, tuan-tuan, supaya kita semua tahu daripada mulut Abu Musa al-Asy'ari, diriwayatkan oleh para ulama-ulama hadis, perawi-perawi hadis, sampai ke kita bahawa Abu Bakar itu adalah salah seorang ahli syurga. Full stop. Kalau dia ahli syurga, siapa nak berani petikai dia, tuan-tuan? Siapa kita yang duduk kata tak tahuan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Tutup mulut kita. Kata kat orang lain nak ramai. Kalau nak kata kat Abu Bakar juga. Ya Allah, tengoklah kedudukan orang tu. Ni sahabat Nabi yang telah dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terus tuan-tuan. Dia pun biabaklah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar mau masuk, mai duduk sebelah Nabi, macam Nabi duduk. Nabi duduk di tebing telaga tu, Nabi ulok kaki Nabi ke dalam air telaga tu. Memang seronok, tuan-tuan. Kalau di rumah kita ada kolam sikit kan, buat landscape bagi cantik, kena buat juga, tuan-tuan. Nak bagi rasa macam mana Nabi duduk, buat tebing bagi elok sikit kan, Nabi duduk tu. Nabi pun pergi duduk ni, nak mesyuarat benda-benda penting kan. Takkan nak mesyuarat tempat tak elok kan, pergi cari tempat tenang yang tak ada orang. Nabi buat. Tak salah lah kalau kita buat di rumah kita, tuan-tuan. Buat cantik sikit, boleh duduk sembang. Nabi SAW pun ada ketikanya Nabi cari tempat-tempat lagu ni, tuan-tuan. Mai Abu Bakar pun duduk lagu tu, duduk sebelah kanan Nabi SAW. Ringkas cerita lagi, mai pula Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Macam tu jugalah. Nabi kata idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan dia masuk dan sampaikan berita gembira kepada dia bahawa dia adalah ahli syurga. Siapa kita, tuan-tuan? Sekali lagi saya ulang, pasal apa yang Nabi SAW habaq kepada Abu Musa ni? Supaya berita tu sampai kepada semua para sahabat dan sampai kepada semua umat Islam bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu juga adalah salah seorang ahli syurga. So, tutup mulut kita ni yang duk kata kat sahabat tak tahuan, yang duk kata lebih kurang pada Sayyidina Umar bin Al-Khattab ni, maki. Ya Allah, tuan-tuan bayang ni orang Sungai Petani boleh kata apa? Umar Al-Katakpuru. Saya tak tahu lah. Tulis kat Ustaz Aminuddin Abdul Rahim yang jadi ahli jawatan, salah seorang jawatan kuasa fatwa. Sorak tu disimpan, gamak kata tu. Dia bukan Umar Al-Khattab, Umar Al-Katak. Celupak sungguh mulut umat yang tak kenal orang. Sebab tu kena baca, kena perkenalkan siapa sahabat Nabi ni. Tidak dia kata lebih kurang pada sahabat ni. Okey lagi tu, Umar mai duduk belah kiri Nabi, buat macam Nabi SAW buat. Kemudian yang ketiganya datang Sayyidina Osman. Hak ni dia blind sikit. Masuk dah Aisyah tu.
Bila mai tang Osman ni, tuan-tuan perhati tengok ayat Nabi. Nabi kata apa? I'dzan lahu bil jannah. I'dzan lahu wa basyirhu bil jannati ala balwa tusibuh. Bagi tahu kat dia bahawa dia adalah salah seorang ahli syurga. Dia pun akan masuk syurga juga. Tapi dia akan masuk syurga sebelum dia mati ni akan ada malapetaka. Ada balwa. Ada bala, ada ujian. Ada perkara besar yang akan berlaku dalam hidup dia esok ni. Dia akan mati terbunuh. Ala balwa tusibuh, yang akan menimpa kehidupan dia. Lah, Nabi habaq. Abu Musa pun pergi habaq. Maknanya Sayyidina Osman pun adalah ahli syurga juga, tuan-tuan. Tapi apa maksud Nabi SAW sebut, kata dia ni lain sikit pada dua orang sahabat tadi. Ada bala bencana, ada ujian besar yang akan menimpa kehidupan dia. Yang ni tuan-tuan, kita cerita nantilah. Masa sampai kat cerita Sayyidina Osman nanti, kita baca sekali lagi hadis itu dan kita akan ulang tang tu, dan saya akan syarah sikit lah pasal apa Nabi SAW kata begitu. Jadi kalau tuan-tuan baca sepindah lalu pun dalam cerita Sayyidina Osman, macam mana Sayyidina Osman mati, tuan-tuan akan faham. Dan kita akan faham pasal apa Sayyidina Osman ni, bila para sahabat, anak-anak para sahabat dihantar oleh sahabat untuk mai jaga keselamatan dia, dia suruh balik. Dia kata, kalau hampa taat kepada aku, hampa masih setia kepada aku sebagai khalifah, pergi balik. Kita akan faham kerana kita baca hadis ni. Tapi bila tuan-tuan nantilah, bila sampai tentang cerita Sayyidina Osman nanti, kita akan perincikan kisah yang berlaku kepada Sayyidina Osman yang terkenal dengan nama Yaumuddar, di hujung hayat Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardah. Nanti kita sama tuan. Akhir sekali tuan-tuan, ujung tu apa nama, Sa'id bin Al-Musayyab, dia cuba analisa kan peristiwa yang berlaku ni. Nabi duduk tahun ni, Sayyidina Umar duduk sebelah dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar pun sebelah Nabi, tapi mai Osman duduk jauh sikit depan. Dia kata, aku takwilkan peristiwa ni nak gambarkan bahawa begitulah kedudukan kubur mereka esok ni. Kubur mereka lagu tu, yalah kubur Nabi Abu Bakar dengan Umar kan duduk dekat-dekat. Nabi, Abu Bakar, Umar, kubur. Sayyidina Osman kubur dia di mana? Jauh di Baqi' Al-Gharqad. Di Baqi', duduk jauh sikit. Itu takwil yang diberikan oleh Sa'id bin Al-Musayyab, menantu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia takwilkan peristiwa yang berlaku itu sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Takwil itu tak ada penting mana pun, tak tepat pun tak apa. Ada orang-orang tak tepat, itu biar-biarlah, tak penting. Tapi insya-Allah daripada hadis ni, moga-moga bila kita baca, kita dengar, kita lebih menghormati sahabat Nabi. Kita nak bercakap lebih kurang terhadap sahabat-sahabat besar ni, kita rasa takut, tuan-tuan. Sebab yang kita bercakap ni orang-orang yang telah dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hayat depa lagi, tuan-tuan. Dan Nabi suruh habaq bagi sampai kepada semua orang ni, tiga orang ni adalah ahli syurga. Jadi sekadar itu dulu, tuan-tuan. Insya-Allah bulan depan jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan sambung lagi hadis yang seterusnya, hadis yang ke-24. Jadi tuan-tuan yang ada kitab ni, tuan-tuan lipat sikit buku tu, tang muka surat 24 tu. Saya cari buku tak jumpa pula lagi. Jadi tuan-tuan boleh tolong abang kat saya hadis yang ke-24. Sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah silap, yang kurang itu daripada saya sendiri. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
warzuqna fahman wa ilman wa amalan salihan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.